Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, apa khabar anda semua pada malam ini? Hopefully anda semua sihat sejahtera hendaknya. Alright, insya-Allah. Dan malam ni kita bertuah. Sekali lagi kita di sponsor oleh Institut Keusahawanan Negara malam ni. So kita live di a few platform. Pertama sekali di Fadi Ghazali, nombor dua di Institut Keusahawanan Negara punya Facebook, right? Dan juga kita live di grup-grup, right? Di grup-grup yang under Funnel Evo. So di mana sahaja anda berada sekarang ni, thank you so much guys. Hopefully anda semua sihat, sejahtera hendaknya, right? Allah mudahkan semua urusan, rezeki murah, insya-Allah. Alright, so kita punya topik malam ni diberikan kepada saya. It's a very interesting topic. Okay? Topik ni kalau bisnes kecil mesti wajib untuk tahu. Alright? InsyaAllah. Jadi malam ni kita nak kupas satu topik. Baru start bisnes, nak fokus sales atau nak fokus branding. Siapa yang bela ataupun keliru? Betul lah tajuk ni, saya pun tak tahulah mana satu saya perlu fokus. Saya nak fokus buat sale banyak ke, atau saya nak buat branding dulu lepas tu buat sale ke? Alright, which one is more important? Okay, so malam ni kita akan jelaskan dengan izin Allah. Right, tapi sebelum kita mulakan, saya nak minta anda untuk share live ni. Bukan klik share sahaja, tapi saya nak anda share live ni dengan kawan-kawan anda yang lain. Right, klik button share, buat watch party. Klik button share, ambil link, letak dekat grup-grup WhatsApp, grup-grup anda punya agent. Right, supaya mereka sama-sama datang training. It's for free sebab malam ni alhamdulillah kita ditaja oleh Institut Keusahawanan Negara, right? InScan. Kat bawah ni ada logo InScan kan. Sebab InScan nak betul-betul rakyat Malaysia ni bangkit SME, bangkit usahawan-usahawan untuk create more jobs, right? Negara kita sekarang ni berhadapan dengan satu situasi yang luar biasa critical, right? Banyak company-company yang start untuk buang pekerja, right? Start dia punya sales slow. Dan I am very sure kalau kita tak buat apa-apa dalam tempoh 2-3 bulan lagi, 2-3 bulan ke depan ekonomi kita akan berlaku recession ataupun kemelesetan. Sebab apa? Sekarang, yes of course, orang ada duit lagi nak beli barang kita. Tapi bila start moratorium dah habis, orang kena start bayar kepada bank dan pada masa sama orang hilang pekerjaan, pada ketika itu anda akan rasa efek dia. Luar biasa. Sebab tu, kita usahawan kena belajar betul-betul, belajar cepat-cepat. Pertama, naikkan jualan. Kedua, ambil pekerja seramai mungkin. Kita nak selamatkan pertama ekonomi kita. Nombor dua, keluarga kita punya ekonomi. Nombor tiga, ummah punya ekonomi. We have to have that kind of matlamat. Misi kita. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk negara kita yang tercinta, which is Malaysia. Alright? Sebab tu, thank you so much Institut Keusahawanan Negara kerana menaja kita punya live malam ni. Dan thank you so much juga kepada Mentor Hack. Dekat bawah anda boleh tengok logo Mentor Hack. Kalau anda nak belajar digital marketing, serendah RM3 sahaja, anda boleh belajar semua benda tentang digital marketing di platform mentorhack.com. Dekat bawah ni, mentorhack.com. RM3, tetapi selepas tu, lepas 7 hari, RM3 ni trial. Selepas 7 hari, RM149. Kalau tak suka, cancel sebelum 7 hari. Right? Tapi anyway, you can start to learn something within 7 days. Betul ke tak betul? And then, thank you so much pada SalesKeep. Mana SalesKeep? Untuk anda yang nak simpan database, nak create order form, nak create landing page, website untuk orang beli secara automatik, guna SalesKeep. Right? Buka secara free juga selama 14 hari. Right? Dan insya-Allah anda boleh start buat jualan online. Dan thank you so much Pak Ujung sekali, kecil je, which is Evotizer, sebuah produk untuk kesihatan, especially untuk
sanitizer. Alright, hand sanitizer. Thank you so much kepada kita punya sponsor-sponsor yang menaja kita punya live pada malam ini, insya-Allah. Baik. Bismillah dulu semua. Sebelum kita mulakan kita punya kelas, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar dulu 3 kali. Moga-moga Allah berikan kefahaman untuk kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Bismillahirrahmanirrahim. Right? Baik. Oh, ada orang tulis kat bawah, sales keep sumpah padu. Masya Allah, jangan sumpah-sumpah sangat. Okay, insya-Allah. Bismillah dulu. So malam ni kita nak bicara soal baru nak start business. Nak fokus sales atau nak fokus branding. Mana satu nak fokus ni kan? Okay, which one is more important? Saya nak tanya kepada anda. Right, yang live dengan saya malam ni, thank you so much. Kita dah hampir 300 orang dah, hampir 270 orang dah malam ni yang live dengan kita. Keep on share guys, alright? Supaya anda boleh imarahkan majlis ilmu ni, panggil lagi ramai orang untuk belajar bersama-sama. Okay? Now, saya nak tanya, mana lagi penting? Sales ke branding? Cuba tulis dekat bawah. Cuba anda semua tulis. Mana satu? Which one is more important? Sales or branding? Okay? Right? Mana satu? Ada orang kata saya nak sale. Saya nak duit. Kan? Saya nak duit. Saya tak kisahlah brand apa-apa pun kan. I don't care. Alright? Yang penting saya kaya. Yang penting saya boleh beli Velfire, Alphard tahun 2019, tahun 2020. Harga dia RM400. RM400. Alphard. Yang penting saya punya rumah 3 tingkat. I don't care about branding. Ada orang cakap macam tu. Betul ke tak betul? But then ada juga orang yang kata macam contoh Nana Kamaliana. Cakap tulis kat bawah tu ada Nana, seorang nama Nana. Nana bagi tahu dua-dua tapi mesti branding dulu. Nampak? Nampak? So sebab apa? Sebab kita ni dimomok-momokkan right dengan branding. Kita setiap hari kita melihat iklan-iklan branding. Jadi kita pun letak kepala otak branding dulu kot. Okay? Right? Ada orang kata sales. No Syawani kata. Tulis dekat bawah tu dia tulis. Beliau tulis apa? Beliau tulis branding. Saya nak tunjuk kepada anda. Ada orang kata macam ni contoh. Umi Ideal bagi tahu branding. Ni ada nampak dekat bawah tu. Saya ada keluarkan dia punya tulisan. Branding Umi Ideal kata. Ada lagi AR Kuala tak tahu. Ni orang Kuala Gangsa kot. Kuala. AR kata apa? Branding lagi penting. Masya Allah. Ini yang seterusnya Fatimah Muhammad kata dua-dua penting. Okey, apa jawapan dia? Baik, saya akan bagi jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-dua penting. Alright, dua-dua penting. Tetapi, anda kena faham satu perkara. Dua-dua memang penting. Tapi, mana satu saya nak pergi dulu? Okay, alright. Faham ke tak setakat ni? Ada orang kata branding akan mewujudkan sales. Tepat sekali. Okay, tetapi, mana satu yang kita kena fokus dulu? Okay, right? Sebab kalau anda faham benda ni, insya-Allah. Baik. Saya akan bawa anda. Alright. Mungkin malam ni akan jadi sangat panjang. Kita akan habis mungkin 5 pagi kita punya sesi live hari ni. Ataupun akan jadi sangat sekejap. Okay? Dengan syarat faham. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunjukkan kepada anda satu gambar. Ini dia. Apa anda rasa bila anda melihat McDonald's? Apa yang anda rasa bila anda tengok McDonald's? Cuba tulis kat bawah. Apa yang anda rasa? Okay, anda tengok je McDonald's punya, let's say lah, anda tak tengok burger dia, tapi anda tengok logo McDonald's.
Apa yang anda rasa? Okay, cuba tulis kat bawah. Apa yang anda rasa? Sambil-sambil tu kalau anda boleh, right, this knowledge is very important. Cuba tag kawan-kawan anda. Okay, cuba tag kawan-kawan anda dekat bawah ni. Cuba tag dekat bahagian komen tu, tag dia. Dengar ni, apa kau rasa bila kau tengok McDonald's punya logo? Okay, alright. Ada orang, bila nampak je McDonald's punya logo, dia akan terus bayangkan burger yang best. Betul ke tak betul? Dia nampak je logo McDonald's, dia akan rasa double cheeseburger masuk dalam mulut dia. Wow, best. Okay? Ada orang bila tengok McDonald's je, dia akan terus rasa satu perasaan ice cream. Wow, shocknya ice cream McDonald's. So contoh, saya punya dekat Funny Evo, kita punya CEO di Seafood International Sdn Bhd, Tuan Syarifuddin suka gila makan ice cream McDonald's. Beliau dah menarik saya daripada dulu saya sedang usaha untuk kurus, sebab beliau lah saya buka puasa daripada makan McDonald's. Sebab apa? Sebab saya makan ice cream McDonald's. Allahu Akbar. Ada orang bila tengok logo McDonald's, dia akan rasa ayam sudah pun masuk ke dalam mulut dia. Sedap ayam tu. Betul ke tak betul? Alright? So apa yang anda boleh relate bila anda melihat McDonald's? So, kita akan relate dengan satu perasaan yang best gila kalau makan. Betul ke tak betul? Alright, good. Okay, burger. Zamri kata, ice cream. Wah. Okay, good. Lapar nak beli. Okay, alright. Clear setakat ni? Saya just nak trigger dulu kepala otak anda. Siapa yang belum makan lagi malam ni? Cuba komen dekat bawah. Tak makan lagi. Alamak. Allah syiannya dia. Tak makan lagi malam ni. Okay. Saya dah makan tadi. Saya makan lakso pine. Tahu lakso pine? Orang Kelantan panggil. Lakso pine. Ataupun laksa Penang lah kan. Tak tahulah. Wife saya beli tadi. So petang tadi saya lapar sangat. Saya sebenarnya tak nak makan malam. Wife saya kata ni je bang ada. Okey lah, boleh lah. Abang makan lah. Kan? Okay, alright. Saya belum makan lagi, alamak, Nurul Aswad kata. Alright, so itu namanya McDonald's. Sekarang ni saya nak tunjukkan kepada anda gambar yang seterusnya. Tu dia. Apa yang anda rasa dengan melihat Coca-Cola? Coca-Cola. Apa yang anda rasa dengan melihat Coke? Anda makan Subway, Umairah kata makan Subway. Masya Allah, sedapnya dia. Alright. Kita orang kampung je. Saya duduk kat kampung je sekarang ni. Saya bukan orang bandar. Saya duduk dekat Pasir Putih, Kelantan, tuan dan puan. Asal dekat sini, menetap dekat sini, membesar dekat sini. InsyaAllah, membina keluarga pun dekat sini. InsyaAllah. Duduk kat kampung je. Korang boleh makan Subway. Dekat sini ada sub kampung. Okay, alright. Apa yang anda rasa bila anda tengok Coca-Cola? Coca-Cola ni, walaupun ramai orang kata minum Coca-Cola ni umpama minum gula. Betul ke tak betul? Minum Coca-Cola ni umpama separuh daripada Coca-Cola punya botol ni adalah kandungan di gula. Tapi orang still minum Coca-Cola. Betul ke tak betul? Why? Sebab bila kita melihat Coca-Cola, kita melihat happiness. Kita melihat kegembiraan. Betul ke tak betul? Okay? Kita tengok. Sebab apa? Sebab kalau anda perhatikan, kejap lagi after this live ends, habis, cuba anda pergi tengok iklan-iklan Coke di YouTube. Semua iklan Coke akan associatekan dengan kegembiraan. Psst, kan? Buka tu. Psst. Sedap. Kita minum. Betul tak betul? So, dia banyak portraitkan Coca-Cola ni dengan kegembiraan. Orang tengah menari. Betul ke tak betul? Jadi, bila kita tengok Coca-Cola, automatically kita akan rasa macam happy. Betul ke tak betul? Alright? So, apa yang anda rasa dengan Coke adalah rasa happy. Ada Ain Kasih kata, Masya Allah, Ain Kasih ni level dia ni level powerful ni. Ain Kasih kata apa? Allah, saya ter ni pula.
Mana Ain kasih tulis tadi? Tak jumpa dah. Banyak sangat ni komen ni. Right? Ain kasih kata, ni dia. Ain kasih kata apa? Cuba anda tengok komen ni. Saya dah highlightkan komen. Terngiang-ngiang bunyi gas. Nampak? Psst. Kita boleh bayang tak? Bestnya I cook. Betul tak? Serius, saya tak terliur, Aziz kata. Aziz kata tak terliur. Kau seorang je lah tak terliurnya. Orang lain terliur. Right? Ada orang kata Coke plus Mentos. Tapi anyway, bila Coke ni direlate dengan kegembiraan. Okay, now, saya ada point. Kenapa saya tunjukkan gambar-gambar semua ni kepada anda. Tapi the point is, saya nak anda nampak, relate, apa beza branding and sales. Okay, so far so good? Faham setakat ni? Kalau faham, saya nak anda komen dekat bawah faham. Dan saya nak minta anda untuk klik share video ni. Please tag kawan-kawan anda untuk mereka bersama dalam live kita. Boleh? Sekali lagi saya kita ucapkan terima kasih kepada Institut Keusahawanan Negara, right? InScan, right? InScan ni adalah Institut Keusahawanan Negara di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Di bawah kerajaan ni. InScan menaja live kita malam ni. Powerful kan? Begitu committed InScan. Walaupun tak boleh buat training dan sebagainya, InScan kata tak apa, buat live je. Yang penting orang boleh dapat manfaat. Okey, baik. Sekarang saya teruskan lagi. Sekarang anda dah pertama rasa McDonald's. Nombor 2 rasa Coke. Yang ketiga, saya nak suruh anda rasa satu benda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia. Apa yang anda rasa apabila anda melihat Apple? Right? Bila anda tengok Apple, right? Bila anda melihat Apples, apa yang anda rasa? Okay. Automatically anda akan rasa apa? Kalau anda tengok orang pakai Apple, automatically anda akan rasa dia ni kaya. Betul? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila anda tengok je Apple, orang pakai Apple, anda akan rasa dia ni orang kaya. Okay. So, ataupun kalau anda rasa, anda tengok orang pergi Starbucks, okay. Berbanding, ada seorang A buka laptop MacBook, B buka laptop biasa. Dua-dua ni duduk di Starbucks. Siapa yang anda rasa lebih powerful atau lebih up atau lebih loaded? Definitely, right? Definitely anda akan tengok orang yang buka MacBook tu akan lebih up lagi, betul tak? Padahal dia duduk minum dekat Starbucks. Tapi sebab yang ni pakai laptop MacBook, yang ni pakai laptop, let's say lah, contoh selain daripada MacBook lah. Tak payahlah sebut laptop mana-mana kan. Anda akan rasa MacBook tu lebih wow. So, apa yang anda rasa bila anda melihat Apple? Anda akan rasa perasaan prestige. Muhammad Nasiruddin kata rasa nak pitam. Produk bila tengok Apple je rasa nak pitam Alamak. Okay. Now, so, apa yang saya cuba sampaikan sekarang ni adalah satu perkataan. Brand sama dengan experience atau feel. Okay? Dia ada banyak lagi terjemahan lah. Tapi yang ni untuk malam ni saya bukan nak cerita go deep. And malam ni kita bukan belajar pasal branding. Bukan belajar pasal branding gila-gila. Tak. Tapi saya nak anda have some ideas. Okay? Brand sama dengan experience and feel. Orang terhadap produk atau servis kita. Okay? Faham? Faham iklan tu penipuan. Apa ni? Wong Leh Hang kata, iklan tu penipuan, curi duit kita cara sah. Okay. Alright? Okay? So, brand adalah feel atau experience. Sebab tu bila kita nampak logo-logo tadi, right, ataupun produk-produk tadi, kita akan ada sedikit feeling. Betul tak? Feeling yang tak boleh nak digambarkan. Okay? So now, soalannya adalah, saya ni baru nak start berniaga. Okay? Saya baru nak start berniaga, bisnes saya masih kecil. Adakah saya perlu fokus kepada experience dan feel? Faham ke tak? Adakah saya perlu fokus untuk buat iklan, alright? Macam McDonald punya ayam. McDonald punya ayam, kalau tengok iklan dia, ada tak dia tulis
Adakah anda ingin mencari ayam goreng tersedap dunia? Tak ada kan? Dia just buat iklan, very simple, orang makan ayam. Betul tak? Lepas tu, last kali. Para pa pa pa. Itu je. Tapi you feel the brand. Okay? Soalannya, kita baru nak start niaga, perlu fokus ke tak? Baik, saya akan jelaskan perkara ini tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Branding adalah bagus untuk big boys. Okay, big boys. Apa maksud big boys? Syarikat-syarikat yang dah besar. Okay, anyway, bagus ke tak syarikat kecil? Bagus juga. Tetapi bukan perkara yang anda perlu fokus. Faham ke tak? Perlu ke tak syarikat kecil buat branding? Perlu, bukan kata tak perlu. Okay, tetapi tak adalah fokus gila-gila punya. Okay, saya ambil contoh. Branding, anda tengok McDonald's, dia buat para pa pa pa. Itu branding, dia nak suruh lekat ke kepala otak kita. Kalau KFC, oh, tu KFC. So anda pun fikir, okay, kalau KFC dengan McDonald ada lagu macam tu, saya pun kena buat lagu jugalah. Itu namanya branding. Faham ke tak? Oh, okay, McDonald buat satu billboard bapak besar, letak burger je. Contoh, anda berkata, okay, saya pun kena buat satu gambar, poster, contoh macam iPhone, kan? Billboard sebesar-besar alam, dia letak gambar iPhone sebiji je. Anda pun kata, oh, ni lah cara terbaik buat iklan. Anda pun terus, letak produk anda sebiji atas gambar. Anda pun buat iklan gila-gila. Tidak. Itu adalah branding. Okay? Faham setakat ni? Bisnes kecil makan kaki ayam. Wong Lei Hung. Walah, engkau ni. Janganlah cakap macam tu. Peringkat awal makan kaki ayam. Oh, anyway, makan kaki ayam tu pandai cari duit. Betul tak? Wong Fei Hung. Wong Lei Hung. Okay? So, untuk syarikat kecil, my suggestion adalah, ni kalau syarikat kecil, kalau anda dah start naik, you start boleh fikir dah branding macam mana, boleh buat logo sikit-sikit. Logo pun buat je, logo tulis guna Word. Alright, saya ada seorang kawan, sale beliau juta-juta. Bila tanya logo kau buat dengan apa? Logo aku buat dengan Microsoft Word je. Alright, Microsoft Word je buat logo. Okay, very simple. Alright, branding untuk big boys. Untuk syarikat kecil, anda perlu fokus kepada jualan. Lepas tu baru masuk branding sikit-sikit selepas dah ada jualan sikit-sikit. Faham ke tak? Kau jangan habiskan masa untuk nak buat logo power, logo cantik, fikir konsep. Faham ke tak? Okay, alright. Now, bismillahirrahmanirrahim. So, untuk syarikat kecil, saranan saya adalah fokus kepada jualan. Okay? Fokus anda, bangun pagi, buka mata, bisnes kecil ni fokus pada sale. Okay? Soalannya, apa itu sales? Apa itu sales? Tu kena faham. Apa beza dia dengan branding? Sekejap lagi saya cerita. Apa beza dengan branding? Okay. Sebelum tu, kita kena tengok dulu sales process. Okay? Apa itu sales process? Macam mana sales process ni berlaku? Okay? Alright? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekejap saya nak kena ni, sekejap. Okay. Ni sales untuk bisnes kecil, alright? Dan bisnes besar. Basically dia begini. Pertama, untuk sales bisnes kecil, ni bisnes kecil, fokus, right? Bukan big boys. Ni bukan big boys punya cerita. Kalau saya consult company-company besar, saya consult untuk branding strategi lain. Tapi sekarang ni we are talking about company yang baru nak start up. So this is the flow untuk company yang baru nak start up. Okay, untuk anda buat sales. Proses pertama adalah marketing. Anda nampak ke tak? Kalau guna phone, mungkin nampak kot. Okay, insyaAllah. Okay, kalau first step adalah untuk dapat sales, dia punya sales proses pertama adalah marketing. Apa maksud marketing? Marketing adalah proses buat orang nampak produk dan servis yang ditawarkan. Tulis.
Marketing sama dengan buat orang nampak. Okay? Jangan confuse dengan branding. Branding pun buat orang nampak juga. Tetapi ini adalah sales untuk company kecil. Saya jelaskan dulu sales, kemudian saya akan jelaskan apa itu branding dan sebagainya. Faham ke tak? Okay? Adalah proses buat orang nampak. Kemudian daripada marketing, okay, this is the different. Right? Ini different berbanding big boys. Okay? Branding yang big boys buat, ya, itu adalah marketing strategi mereka. Tetapi mereka bukan aim untuk leads. Faham ke tak? Mereka aim untuk awareness. Nanti saya akan ceritakan kejap lagi satu carta. Right? Jangan risau. Tak faham tak apa. Tetapi kalau marketing yang baru nak start atau bisnes baru nak start, marketing yang kita buat ni tujuan dia bukan awareness. Tujuan dia bukan untuk orang nampak je, tapi tujuan dia adalah untuk dapatkan leads. Leads ni apa? Leads adalah proses mendapatkan data mereka yang berminat. Apa maksud data? Anda mendapatkan nama, email, nombor telefon. Leads. Faham ke tak? Kalau marketing besar, mereka buat branding, contoh, anda tengok McDonald punya branding dekat TV contoh, para pa pa pa. Adakah anda tiba-tiba bagi nama, email, nombor telefon kepada McDonald? Tak kan? Right? Tak. Tapi untuk bisnes kecil, anda tak boleh buat jingles para pa pa pa, lepas tu harapkan diorang datang kedai. Tak. Kita, bila anda buat marketing online especially, anda tujuan dia nampak je iklan anda, dia mesti bagi data tu kepada anda. Okay? Faham ke tak? Right? Clear setakat ni? Ini beza dia. Ini perbezaan dia. Nombor 3 adalah sales. Nombor 3 adalah sales. Faham ke tak? So apa beza dia? Branding is also marketing, nak suruh orang nampak, betul tak? Tetapi branding ni dia bukan dia branding tujuan dia sales. Tapi dia tak ada yang tengah-tengah ni, which is leads. Leads. Faham? Okay? Kalau anda tengok iklan contoh iklan apa? Anda buka surat khabar, lama kita tak buka surat khabar kan. Anyway, anda buka surat khabar, anda pun tengok iklan contoh Coca-Cola, right? Ada Coke. Adakah dia suruh WhatsApp nombor contoh ada gambar Coca-Cola, lepas tu dia bagi nombor telefon. Call sekarang nombor ini untuk beli Coca-Cola. Contoh, tak ada kan? Dia just letak Coca-Cola punya gambar, right? Raikan kegembiraan. Contoh, dia tulis macam tu je. Okay? So mereka bukan nak leads, mereka nak awareness. Kita bisnes kecil, kita nak leads untuk convert pada sales. Setakat ni faham? Clear? So anda kalau bisnes sekarang ni, anda level mana? Anda level nak pergi ke branding atau anda level masih lagi bisnes kecil yang perlukan leads? Cuba komen dekat bawah. Sekarang ni dah clear belum? Apa beza? Nak buat branding ke nak buat direct ni sales? Okay? Baik. So sekarang ni saya akan explain lagi detail. Boleh-boleh? Saya akan masuk lagi sikit lagi. Saya takut benda ni meningkan, tetapi saya kena bertanggungjawab untuk explain this thing kepada anda. Okay? So now saya nak memperkenalkan kepada anda satu term yang baru. Okay? Faham ni? Fahamkan ni? Satu term yang baru. Tulis. Term yang baru. Tulis kat bawah. Okay? Satu term. T-E-R-M. Term yang baru. Yakni, bismillahirrahmanirrahim, namanya adalah Direct Response Marketing. Okay? Direct Response Marketing. Okay, faham ke tak? Alright? Branding is a type of marketing, tapi dia untuk big boys. Faham ke tak? Para pa pa pa. Itu adalah branding. Marketing juga, nak suruh orang nampak. Tapi untuk anda marketing syarikat kecil-kecil ni, alright, baru nak start ni, anda kena guna satu term, bukan marketing. Anda kena guna term Direct Response Marketing. Okay. Clear setakat ni? Okay? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak faham, istighfar. Okay? Apa maksud Direct Response Marketing? Direct
response marketing ni sesuai dengan button kat bawah, buy now. Beli sekarang. Maksudnya bila orang nampak iklan anda, alright, orang nampak iklan anda nak suruh dia beli sekarang. Bukannya beli masa depan. Faham tak? Contoh McDonald, anda dengar, para papa beli sekarang. Ada McDonald cakap macam tu. Atau para papa pergi kedai sekarang, beli sekarang. Ada? Tak ada kan? Tak ada. Mana ada? Okay. Tapi kalau anda buat jualan, anda the moment orang nampak iklan anda kena pastikan dia beli. Itu namanya direct response marketing. Maksudnya respon dia kena datang sekarang, bukan esok, bukan lusa. Okay, boleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tunjukkan kepada anda satu carta. Branding versus direct response. Okay? Yang ni minta tolong semua tulis. Minta tolong ambil buku, tulis. Sebab apa? Kita semua bukan Imam Syafi'i, dengar sekali, ingat sampai mati. Alright? Kita bukan keturunan Imam Syafi'i. Right? Jenis ingat sampai mati. Tak. Ikat kuda dengan tali. Right? Ikat ilmu dengan tulis. Boleh? Right? Bismillahirrahmanirrahim. So, branding versus direct response. Tulis guys. Bismillahirrahmanirrahim. Branding, cuba tengok dekat sini. Okay. Apa itu branding? Saya minta maaf lah. Kalau kecil phone anda, mungkin anda boleh pusing telefon anda tu besar, kasih besar sikit kan. Okay. Tapi anyway, keep on tulis. Alright. Saya nak anda tulis dalam buku anda dan keep on share. Kalau anda rasa this is very beneficial, please click share this video, tag kawan-kawan anda, ambil link video ni, pergi letak dekat grup Telegram ke, grup WhatsApp ke, ajak satu rumah tengok ke kan. Kalau ada business partner, ajak business partner, suami atau isteri business partner, ajak dia orang tengok live ni, insya-Allah. Okay, alright? Baik. So, branding ni jual produk atau servis di masa depan. Okay. Oh, saya silap sikit tu. Sekejap Saya ada kesilapan teknikal. Kejap saya tutup dulu ni. Saya kena betulkan slide ni. Saya tak nak benda ni, kesilapan ni jadi lagi. Okay, sekejap Bukan masa depan, sekejap. Okay, alright. Okay, good. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, good. Sekejap saya share balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. Okay, now. Okay, so branding ni dia jual produk atau servis di masa depan. Okay. Tapi direct response ni dia nak jual produk dengan servis sekarang. Anda nak sekarang ni orang beli produk atau servis anda ni sekarang ke masa depan? Okay. Definitely kita sebagai peniaga kecil ni kita nak suruh orang beli sekarang. Bukannya nak suruh beli next time. Betul tak? Sebab kita nak cash flow sekarang ni. Right? Okay. Tapi branding tak. Branding ni untuk masa depan. Contoh. Saya minta maaf lah saya guna over and over again contoh ni, tapi just sebab ramai orang tahu contoh ni, jadi sebab tu saya guna. Contoh macam ni. Kenapa McDonald ada jingles? Para papa. Sebab dia bila pada masa hadapan, selepas anda mendengar, melihat, right, iklan McDonald's, contoh tengah hari anda rasa macam lapar lah, tiba-tiba bunyi para papa. Faham ke tak? Dia bunyi babe dalam ni. Tu namanya keputusan masa depan. Masa tu nak buat keputusan, masa tu lah datang bunyi para papa. Okay, sebab tu branding ni untuk install benda tu dalam subconscious orang. Tapi kita tak nak. Kita sebagai peniaga kita nak suruh orang beli sekarang. Betul tak? Okay, right? Okay, thank you so much kepada anda yang invite kawan-kawan ramai dah ni. Right? Kita ada hampir 500 orang di platform InScan pun ada ramai. Okay, thank you so much.
By the way, saya nak bagi tahu sekali lagi, live kita malam ni, kita belajar ni disponsor oleh Institut Keusahawanan Negara di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia. Oh, nampak? Kementerian pun betul-betul nak bantu kita. Okay? Di bawah InScan, insyaAllah. Okay, nombor 2. Branding ni, dia mencipta awareness dan desire. Okay? Dia mencipta awareness dan desire. Maksudnya dia nak suruh orang semua tahu je dia. Right? Contoh orang tanya, contoh apa lagi? Anda boleh bagi contoh tak? Contoh brand-brand besar yang selalu buat iklan. Contoh Apple lah kan. Semua orang kenal Apple kan. Sebab nampak billboard sebesar alam dekat KL tu kan. Right? So tu namanya awareness dan desire. Dia suruh orang semua tahu dia. Oh tahu brand tu kan. Oh tahu. Oh biasa nampak. Oh biasa dengar tu. Tu branding. Tapi jualan tak berlaku. Okay. Lagi. Sebab jualan tu untuk masa depan. Bila dia rasa nak, barulah benda tu pop up dalam kepala otak dia. Tapi beza dari respons ni, dia nak suruh cipta jualan sekarang. Tak kisahlah orang kenal ke tak kenal ke. Ada desire ke tak ke, aku nak mencipta jualan sekarang. Tu dia beza dia. Contoh Grab kan. Betul Grab? Betul, saya tepat sekali Grab. Kalau Grab, kita nampak iklan Grab kat mana-mana. Lepas tu, the moment kita rasa macam nak pergi, macam mana kereta tak ada. Okay, Grab. Keluar kepala otak kita. Tu namanya branding. Dah pandai dah tu. Sikit-sikit. Nike. Betul. Azharuddin. Nike kan. Kenapa sportsman semua pakai Nike? Nike letak baju-baju orang power-power kan. Ahli-ahli sukan pakai Nike. Semua ada logo right tu kan. So sebenarnya subconsciously kita sedang tengok. So awareness. Kita tengok Under Armour kan. Under Armour. Gang-gang power-power ni semua pakai Under Armour. Okay. So bila anda rasa macam nak jadi power sikit, pakai Under Armour. So tu namanya desire. Awareness. Kita meniaga kecil ni kita nak cipta jualan, tak kisahlah kau kenal ke tak, betul tak? Ada je orang membeli dengan keadaan tak kenal pun brand tu. Tapi sebab apa? Sebab saya nak selesaikan masalah saya. Contoh, orang kencing manis. Alright? Dia tak kisahlah brand apa pun, yang penting pakcik ni pakcik nak kurangkan kencing manis pakcik. Dia pun beli. Tak kisahlah brand mana pun. Okay? Alright? Contoh, anda tengok makanan dekat social media kan. Anda nampak sedap je. So dia kata, okay, kalau nak beli, call sekarang. Dia ada perkataan call sekarang. Anda pun call. Anda tak kenal pun brand dia apa, tapi lalu dekat newsfeed Facebook ke IG kan. So anda, boleh lah, why not lah, nampak sedap gila nampak kek dia kan. So anda beli. Right, tu namanya create untuk cipta jualan. Direct response. Marketing cara response ni dia macam beli sekarang. Dia ada CTA dan sebagainya. Sekejap lagi saya akan share. Okay. Branding, dia track by reach. Apa maksud track by reach? Maksudnya apa? Contoh kalau anda pernah berurusan dengan syarikat TV. Saya pernah nak buat iklan di TV kan. Bila saya tanya dia, okay, berapa jumlah leads yang saya dapat? Sahaja dia tanya kan. Lepas tu dia kata, Cik Fadi, dia kata, kami ni bukan atas berapa leads. Kami ni akan bagi tahu Cik Fadi, iklan ni akan sampai kepada berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta orang. Tu dia main reach. Maksudnya kalau anda masuk TV3 akan cakap, okey, kalau ambil slot yang paling mahal adalah waktu TV3 buletin utama. Sebab apa? Ramai gila orang tengok. Jadi reach dia kalau anda masuk berapa second pun akan pergi berapa juta orang nampak. Faham ke tak? Dia track by reach. Okay. Tapi untuk direct respond, kita tak kisahlah berapa orang tengok. Yang penting berapa conversion. Maksudnya berapa orang beli. Alright, barang kita. Track by conversion. Boleh? Alright. Kita nak track by conversion. Seterusnya, kalau branding, track dari berapa RM yang dibelanjakan. Okay. Berapa RM yang dibelanjakan? Maksudnya berapa kos marketing kau? $1,000,000. Mesti power gila branding dia. Sebab apa? Dia mesti ada billboard lah, dia masuk radio, dia masuk TV. Mesti powerful. Okay. Tapi
Kalau direct response, okay, maksudnya apa? Kita buat iklan direct response ni, kita buat iklan lebih kepada untuk selesaikan masalah orang. Faham ke tak? Selesaikan masalah orang. So apa berlaku? Kita track berapa RM yang dihasilkan. Okay, faham setakat ni? Kalau nampak iklan biar batal puasa. Apa engkau ni Wong Lehong? Kalau nampak iklan biar batal puasa. Aduh. Okay, anyway, Wong Lehong sedang apa panggil? Sel-sel otak beliau sedang berhubung nak faham. Jangan risau. Okay? Beliau pun nak belajar. Okay? Branding melibatkan modal besar. Ada cara branding melibatkan modal kecil. Cuma saya tak sentuh dekat sini lah. Ada banyak strategi dia tapi tak sentuh. So, contoh dia adalah personal branding. Okay? Alright? Baik. Untuk branding, seterusnya adalah equity position. Untuk tindakan masa depan. Okay? Kalau branding. Tapi kalau direct response, call to action. Untuk tindakan sekarang. Okay? Alright? Apa maksud dia? Maksud dia, kalau anda buat direct response, mesti ada perkataan call sekarang. Hubungi sekarang. WhatsApp sekarang. Faham tak? Dia ada perkataan call to action. Okay? Faham? Sebab tu kalau anda buat iklan untuk buat sales, pastikan guna direct response. Pastikan supaya mereka berespon sekarang. Bukannya masa depan pun tak apa, tak nak. Kita tak nak macam tu. Branding macam tu, masa depan. Okay? Alright? Clear setakat ni? Promote idea and lifestyle kalau branding. Okay? Tapi kalau direct response, kita akan promote benefit and features. Apa kelebihan produk ni? Apa kelebihan servis ni? Apa kelebihan, apa ciri-ciri produk ni? Apa ciri-ciri servis ni? Okay? Tapi kalau branding, dia lebih kepada idea and lifestyle. Contoh dia macam Starbucks, kan? Kalau siapa makan Starbucks, nampak macam kaya. Contoh, siapa pakai Apple punya barang, nampak macam luar biasa standard, kan? Itu namanya idea and lifestyle. Okay? Betul, ada orang tulis kat situ. Nur Adilah Muhammad Syahir. Betul, tepat sekali. Beliau tulis yang ini. Okay, saya tunjukkan kepada anda apa yang beliau tulis. Nur Adilah tulis. Okay. Ni dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba anda tengok apa yang saya letak dekat bawah. It's a very good perumpamaan. Nur Adilah kata direct response sama dengan CJ Wow Shop. Sama dengan Astro Go Shop. Go Shop. CJ Wow Shop, Go Shop, apa lagi? Okay, alright. So apa yang dia orang buat? Dia orang bukan kata bayangkan produk ini bagus, lepas tu okay, bye-bye. Tak. Dia cerita produk tu kemudian dia kata apa? Beli sekarang, beli sekarang, beli sekarang. Itu namanya direct response. Okay, alright. Adli kata big brands boleh buat promosi besar-besaran kerana advertising and promotion budget mereka besar. IKS ramai tiada peruntukan. Jangan cakap. Dia sebenarnya Adli bukan isu peruntukan. Isunya kita tak reti nak jadikan duit. Itu je. Kau jangan fikir peruntukan sangat. Okay, saya share macam ni. Kalau anda ada duit, katakanlah anda buat bisnes, anda boleh transform RM1 jadi RM2, RM2 jadi RM4, RM4 jadi RM8, RM8 jadi RM16. Anda buat double your money, lama-lama anda akan ada peruntukan tu. Dia bukan isu duit bila berniaga ni. Isunya leadership, isu kepala otak, isu ilmu. You ada ilmu ke tak? Okay? Ramai orang, tak ada peruntukan. Salah ni lah. Tak. Salah dia knowledge kita yang tak ada. Okay? Alright? Baik. So, next. Kalau untuk branding, brand dan produk sebagai subjek. Dengar saya cakap. This is very important. Kalau anda buat branding, brand dan produk ni jadi subjek. Maksudnya contoh, anda jual apa-apa,
anda letak gambar produk anda sebesar-besar alam. Tidak, salah. Anda letak subjek ni maksudnya kalau contoh ada gambar, alright? Katalah sebesar-besar alam punya gambar atau iklan anda dekat Facebook, anda letak macam contoh seorang student saya, beliau datang ke Digital Marketing Mastery, beliau tanya kepada saya, Tuan Fadi, jualan saya slow. Saya tanya, you buat bisnes apa? Beliau kata, saya buat bisnes jual pelembut pakaian. Saya kata, Maya tengok iklan you buat macam mana? Rupanya dia tiru sebiji Softline punya iklan. Apa Softline punya iklan? Softline bukan direct response. Softline pergi nak promote branding. So dekat iklan Softline, dia letak bapak besar punya gambar Softline. Jadi dia pun letak sebiji, pop, dia letak gambar produk. Tidak. Itu branding. Tapi untuk direct response, sepatutnya anda jadikan customer tu sebagai subjek marketing. Maksudnya apa? Problem yang dihadapi oleh customer. Yang tu anda highlightkan. Untuk anda buat sales, highlightkan problem customer. Itu maksudnya customer jadi subjek. Bukannya brand anda, bukan produk anda kata, oh power gila. Tak, bukan. Okay? Anda fokus kepada masalah. Pernah tak iklan McDonald anda tu tengok, adakah anda ingin mencari ayam goreng tersedap dunia? Tak ada kan iklan McDonald macam tu. Right? Sebab kalau tanya macam tu, dia dah jadi direct response. Sebab apa? Kalau ayat iklan macam tu, adakah anda sedang mencari ayam tersedap di dunia? Okay? Itu dah jadi direct response. Dia jadi customer, which is kita tu jadi subjek. Tak. Tapi sekarang ni, McDonald, dia bukan buat macam tu. Dia buat apa? Dia buat ayam dia tu sebagai subjek. Faham tak? Ayam yang jadi subjek. Faham ke tak? Alright? Clear setakat ni? Siapa yang clear setakat ni? Siapa yang faham? Siapa yang rasa malam ni dapat ilmu baru? Cuba komen dekat bawah. Siapa yang baru first rasa macam, betul lah kan? Betul lah dapat ilmu baru lah malam ni. Siapa yang dapat ilmu baru pada malam ini? Cuba komen dekat bawah. Okay? Alright? Kalau anda dapat ilmu baru, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Kalau anda dapat ilmu baru, cuba komen di bawah. Okay? Alright. Okay, nice. Ada dekat InScan. Okay. Mila kata, saya buat bisnes menggunakan handphone RM99 plus data internet RM5. Di situlah permulaan bisnes saya beberapa tahun lepas. Selepas tak ada peruntukan dan pinjaman hingga kini. Ada modal sendiri dan ada data pelanggan tersendiri. Oh, power. Mila kata. Mila tulis. Okay. Alright. Okay. Ilmu baru. Thank you so much, guys. Baik. Seterusnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Untuk branding, mereka akan guna tagline ataupun slogan. Okay, ni branding. Dia akan guna tagline dan slogan. Okay. Tetapi it's finger licking good. Kita tak payahlah kalau buat slogan. Kita guna headline. Okay. Untuk anda terus dapat jualan, bisnes kecil ni baru start ni, cerita dia bisnes kecil ni, kau jangan fikir apa slogan syarikat kita bersatu kita teguh, bercerai kita roboh kot. Tak payah fikir, kau tak payah fikir slogan kau tak payah fikir tagline kau apa lagi kan. Kita fokus kepada headline. Apa headline? Copywriting. Maksudnya apa? Headline fokus kepada apa? Fokus kepada masalah pelanggan. Jadikan customer subject marketing. Faham ke faham? Okay, right? So dengan cara itu, anda boleh buat jualan dengan cepat. Yang saya fokus sekarang ni bisnes kecil Kalau cerita bisnes besar, lain pula cerita dia. Right? Sebab malam ni tajuk dia, saya baru bermula bisnes. Nak fokus branding ke sales? Saya cerita malam ni adalah fokus sales. Right? Tapi fokus saya pun kena fokus kepada direct response marketing. Kau jangan buat branding punya marketing strategi. Habis duit nanti. Okay, boleh? InsyaAllah. Alhamdulillah. Kalau anda belajar sesuatu malam ni, saya nak anda tulis dekat bawah
perkataan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ucapkan syukur pada Allah kan. Dan kalau anda belajar banyak malam ni, saya nak minta anda klik share lagi video ni. Right, klik share, buat apa panggil watch party untuk ramai orang tengok iklan tengok dan belajar. Okay, boleh? Baik, so branding versus direct response ni adalah branding, direct response macam tu. Branding ni macam contoh, anda faham tak? Saya kata tadi macam MacBook, light years ahead. Itu je iklan dia. Kalau anda buat iklan style MacBook, matilah nak. Sebab ni branding. Okay, tengok light years ahead. Anda pun kata, oh mesti ada slogan macam ni. Anda pun letak gambar produk anda, lepas tu anda pun letak 1,000,000 tahun ke depan. Orang pun tengok, bapak power gila produk kau, tapi tunggu dulu kot. Tapi kalau tengok iklan dekat Facebook, dia lebih kepada kalau anda perasan, saya tak pastilah ujung tu anda nampak ke tak, besar kecil, dia ada perkataan learn more. Tu namanya direct response. Kalau orang nak tahu, klik sekarang. Okay, buy now, book now. Itu namanya direct response. Okay. Contoh lagi, make up 1,000 ni Lyft, iklan Lyft ni macam Grab lah, Lyft ni macam Grab kan. Make 1,500 seminggu. Ni dia punya iklan. Ni lebih kepada direct response, nak suruh orang terus buat tindakan. Nak tak engkau 1,500 seminggu? Contoh macam tu lah kan. Cuma dia tak adalah tanya soalan, dia make 1,500 per week. Power gila kan. Lepas tu dia tulis, kalau anda nampak lah, minta maaf lah kecil sangat kan, dia tulis kat situ call now atau hotline now, something like that, letak nombor telefon terus kat tepi belah kanan. So terus ambil call. Okay, alright. Ini namanya direct response. Nampak iklan terus berinteraksi. Okay, contoh lagi. Alright, shaving is evolving. Invite friends and earn product. So anda klik tu untuk invite kawan-kawan anda. Faham? Okay, so anda terus boleh bertindak. Itu namanya direct response marketing. Okay, alright. Alhamdulillah. Belajar sesuatu? Okay. Kalau anda belajar sesuatu, thank you so much. Pada anda yang live, join live kita malam ni. Alright, siapa yang live, mungkin selepas live ni pun tak apa, it's okay. Hopefully Allah berikan kefahaman juga walaupun bukan live kan. Hopefully anda adalah orang yang tengok live, tengok sampai habis. InsyaAllah boleh belajar sesuatu. InsyaAllah. Alright guys. So, siapa yang belum lagi follow saya dekat Facebook, yang dekat InScan punya page, anda boleh follow Fadi Ghazali punya page. Alright, cari Fadi Ghazali Facebook, sebab insyaAllah malam esok saya akan live sekali lagi dan saya akan coaching secara live Kak Oji Ahmad Daud. Siapa kenal Kak Oji? Kak Oji kan? Kak Oji dulu berlakon filem Azura. Azura, insyaAllah. Dengan izin Allah, kalau Allah izin lah. Kalau Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi. InsyaAllah malam esok saya akan live jam 9 malam. Saya akan coaching Kak Oji bagaimana beliau nak buat bisnes beliau. Kak Oji ada pace makanan kan? Macam mana Kak Oji nak susun strategi? Saya akan coach secara live dalam talk show saya sendiri, which is #AskFahdi. So stay tune guys yang sedang live dekat page InScan. Follow saya dekat Facebook Fahdi Ghazali, type je Fahdi Ghazali. Kemudian like page saya. InsyaAllah esok malam kita akan bersama dengan Kak Oji. Saya akan coach Kak Oji macam mana nak besar dan kembangkan bisnes beliau. Right, beliau ada produk sendiri, beliau nak bantu ramai karyawan-karyawan untuk dapat gaji waktu PKP hari tu, beliau start. Saya dah coach Kak Oji first time hari tu. This is the second time esok. Hopefully, dan saya rasa saya dapat maklumat Kak Oji punya business dah start growing. Saya akan coach Kak Oji lagi esok insyaAllah. So anda boleh tengok. Alright, dan powerful insyaAllah. Alright, anyway, siapa yang nak start buat business, anda boleh follow juga page InScan. Anda boleh pergi ke mentorhack.com, alright? Anda boleh pergi ke mentorhack.com. Anda boleh guna mentorhack tu untuk belajar bisnes online RM3 je untuk 7 hari, RM3. Kemudian lepas 7 hari tu RM149 sebulan. Untuk mentorhack pula kita akan panggil banyak coach-coach setiap bulan. Macam last week kita panggil Caprice untuk share dia macam mana dia buat bisnes dan sebagainya dekat platform mentorhack.com tu. Anda pergi. Bulan depan ada lagi, kita akan panggil lagi mentor-mentor yang baik, yang bagus. Dalam tu dah ada all the videos yang anda nak belajar digital marketing. Plus setiap bulan kita akan ada aktiviti-aktiviti untuk panggil coach-coach mentor yang powerful dalam Malaysia.
Dan nombor 3, kalau anda nak mulakan bisnes, alright, anda nak mulakan bisnes dan anda nak mulakan bisnes, anda nak buat website anda sendiri, anda nak simpan database, paling penting database lah, confirm. Paling penting database, anda pergi ke saleskip.com, SALESKIP. Malam ni terus pergi buka akaun 14 hari. Alright, free 14 hari tapi kena masukkan kad kat silap saya. Tapi anyway, anda boleh start 14 hari free. Kalau tak suka, anda boleh cancel saja automatic. Alright. Dan dan paling penting dah ujung sekali adalah Evotizer. Kalau anda belum ada lagi produk, ada lagi servis, tak tahu nak jual apa, anda pergi ke www.evotizer.com, register sebagai ejen atau stokis di sana. Okay, alright. InsyaAllah. Okay, semua segi ada, technical graphic ads ada semua. Ada Ham kata. Alright, insyaAllah. Okay, saya rasa itu sahaja guys untuk live malam ni. Hopefully anda semua boleh jumpa malam esok pula. Okay, yang live dekat page InScan, jumpa saya page Fadi Ghazali. Subscribe page Fadi, pergi like page Fadi Ghazali untuk tengok saya live bersama dengan Kak Oji esok dalam slot Ask Fahdi. Siapa yang nak live dengan saya untuk coaching secara percuma pun, anda boleh pergi ke askfahdi.com, register di sana, dan kalau anda terpilih, saya akan invite anda untuk di coach secara percuma. Coaching ni sebenarnya harga dia berpuluh-puluh ribu untuk coaching dengan saya, tetapi dipanggil untuk bantu ummah, insya-Allah kita do it for free. Alright, malam esok insya-Allah. Thank you guys. Semoga anda belajar sesuatu malam ni. Anda boleh meningkatkan jualan anda. Buat ni untuk majukan diri, keluarga, paling penting untuk ummah. Saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya, insya-Allah. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua, insya-Allah. Right, ada orang call saya dah. Right, lusa adalah kemenangan kita semua, insya-Allah. Jumpa anda di Angkasa Kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Thank you so much guys. Kita jumpa malam esok.